Penduduk di 5 negeri diminta waspada dirama berlaku banjir besar mulai Jumaat ini dan Sabtu. KPDNHDP beri amaran terhadap peniaga yang naikkan harga barang pasca banjir. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Sabah. Antara fokusnya program bantu hingga selesai pasca banjir bermula. Juga bantuan wang ihsan beri kelegaan kepada penduduk terkesan banjir. Berita wilayah juga melaporkan secara langsung dari lokasi-lokasi terjejas banjir. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Jabatan Pengairan dan Saliran meramalkan banjir besar akan berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sabah bermula Jumaat ini dan Sabtu. Jangkaan ini susulan amaran hujan berterusan waspada dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Di Kelantan, banjir dijangka berlaku melibatkan lembangan Sungai Kelantan merangkumi Gua Musang, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah dan Machang. Manakala lembangan Sungai Golok melibatkan Jenub dan Rantau Panjang serta kawasan sekitar berisiko banjir. Di Terengganu, kemungkinan berlaku banjir di lembangan Sungai Besud melibatkan Besud, lembangan Sungai Terengganu pula melibatkan Terengganu serta kawasan sekitarnya. Ramalan banjir bagi kedua negeri itu bermula 8 malam Jumaat ini. Di Pahang, ramalan banjir pada 1 Januari pukul 8 pagi melibatkan lembangan Sungai Pahang merangkumi Maran, Temeluh dan Jerantut. Manakala lembangan Sungai Kuantan melibatkan Sungai Lembing dan lembangan Sungai Rompin melibatkan Rompin serta kawasan sekitar berisiko banjir. Di Johor, ramalan bermula 1 Januari pukul 8 malam di lembangan Sungai Mersing melibatkan Mersing serta kawasan sekitarnya. Penduduk di kawasan terbabit diminta waspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. Maklumat dan amaran semasa layari laman tertera. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menasihati rakyat khususnya di negeri Pantai Timur, Johor dan Sabah bersiap sedia hadapi kemungkinan banjir besar sebagaimana amaran dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadli Syamsuddin berkata, Seri Paduka turut menasihati rakyat khususnya di kawasan berisiko agar peka terhadap ramalan dan amaran serta sentiasa berwaspada sekiranya paras air naik secara mendadak akibat hujan lebat berterusan. Ini termasuk mematuhi semua arahan dan panduan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan sekiranya dikehendaki berpindah dari kediaman masing-masing demi keselamatan diri dan ahli keluarga. Seri Paduka Baginda juga menasihati agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan pihak berkuasa tempatan supaya tidak leka dan sentiasa proaktif dalam memastikan kesiapsiagaan, koordinasi dan penyelarasan pengurusan bagi menghadapi gelombang kedua banjir di tahap terbaik. Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan dan keyakinan bahawa persediaan awal meliputi operasi menyelamat dan penyerahan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan. Ini pula peringatan kepada peniaga yang cuba mengambil kesempatan atas musibah banjir. 2,000 anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna kini giat melakukan operasi tinjauan harian bagi memantau kawalan harga dan mengambil tindakan terhadap peniaga yang berbuat demikian. Dalam tempoh terdekat ini, pihak penguasa akan melancarkan satu operasi khas di mana mereka akan pergi ke premis-premis perniagaan dan akan mengambil data-data jualan barang-barang untuk membandingkan sama ada harga yang mereka jual selepas waktu banjir
adalah lebih tinggi daripada harga yang mereka jual sebelum kejadian banjir. Jika kita dapati bahawa mereka menaikkan harga selepas kejadian banjir, maka kita akan mengambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Akti Pencatutan. Jadi ini saya nak ingatkan kepada peniaga-peniaga, kita tidak tunggu laporan ataupun aduan. Kita akan masuk ke premis mereka, kita akan minta mereka maklumat tentang beberapa item di dalam premis tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Tan Sri Anwar Musa menyising lengan menjadi antara sukarelawan untuk misi bantuan pasca banjir. Nurul Asmawati Harun yang berada di Sungai Lui, Hulu Halangat ada perinciannya. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya berada di Kampung Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor sempena dengan program Bantu Hingga Selesai, BAHIS. Saya difahamkan program BAHIS ini diinspirasikan sendiri oleh Tan Sri Anwar yang memberi fokus kepada kawasan-kawasan pedalaman di Bukit Canggang Banting, Taman Seri Muda Shah Alam dan Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor ini. Menurut Tan Sri Anwar, program BAHIS dikoordinasikan dengan pendekatan berbeza iaitu menumpukan kepada kerja-kerja kesukarelawanan dengan peruntukan kira-kira RM500,000 untuk fasa pertama. BAHIS diprogramkan selama 5 hari yang membahagikan sukarelawan kepada beberapa pasukan untuk memastikan kerja-kerja pembersihan dilakukan sehingga selesai di 500 rumah penduduk yang terjejas. Difahamkan barisan 138 orang sukarelawan terdiri daripada 18 orang sukarelawan KKMM, 15 orang dari komuniti keluarga Malaysia, Rumah Prihatin dan Priwo Prihatin Volunteer 45, Ecovest 10 orang, Selcom 30 orang, manakala 20 orang lagi dalam kalangan penduduk tempatan. Jadi setakat ini sahaja perkembangan yang dapat dibawakan dari Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Asfah. Memasuki hari kelima proses pembersihan dan gotong royong di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda Shah Alam. Proses pembersihan di sana kini telah mencapai 70%. Perkembangan semasa bersama wartawan Adliyah Habibullah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Baiklah saudara, saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda Shah Alam bagi mendapatkan perkembangan terkini kerja-kerja pembersihan pasca banjir. Seperti mana yang anda saksikan, kerja-kerja pembersihan masih giat dijalankan. Saya difahamkan, hari ini memasuki hari kelima proses pembersihan yang bermula Sabtu lalu. Bersama saya ketika ini, Pengetua SMK Taman Seri Muda, Datuk Magendran. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit bagaimana melihat kelancaran proses pembersihan pada hari ini. Baik, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah datang membantu dalam kerja-kerja pembersihan, terutamanya pasukan gerakan AM PDRM, unit tindakan khas PDRM, pasukan bomba dan penyelamat, askar watania. Kita ada pelajar-pelajar daripada universiti tempatan seperti Universiti Tun Hussein On, dan kita ada pelajar-pelajar daripada ECOT, MSU yang telah banyak datang membantu. Selain daripada itu, sekumpulan besar alumni dan juga pasukan sukarelawan Universiti Melaya, lebih daripada 100 orang telah datang membantu dalam kerja-kerja pembersihan. Bukan itu saja, ramai lagi sukarelawan, orang-orang perseorangan yang telah datang untuk membantu dalam kerja-kerja pembersihan. Ada yang datang memberi makanan dan minuman, menyediakan makanan minuman kepada semua sukarelawan. Jadi sehingga hari ini, walaupun dah masuk hari yang kelima, makanan dan minuman yang ada di kemah di hadapan saya itu tak putus-putus sehingga sekarang. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan anggaran kerugian yang ditanggung oleh pihak sekolah, terutama dari segi fasiliti dan juga perkakas makmal. Baik, ekoran daripada lawatan Menteri Kanan Pendidikan pada hari Jumaat yang lepas, pasukan pegawai daripada bahagian pengurusan aset telah datang dan mereka telah melihat kawasan sekolah dan bersama-sama dengan jurutera dan juga guru-guru. Dan kami telah membuat anggaran kerosakan sebanyak lebih daripada 2.5 juta. Dan keseluruhan tingkat bawah bangunan SMK Taman Seri Muda ni rosak, ditenggelami air. Semua barang-barang yang ada di dalam bilik-bilik darjah dan juga bilik-bilik khas musnah sama sekali. Mungkin di pihak sekolah sendiri boleh Datuk kongsikan sejauh mana kesediaan pihak sekolah
untuk menerima semula kemasukan pelajar dan memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran pada 9 dan 10 Januari nanti. Baik, setakat ini saya rasa kita telah pun membersihkan hampir 70% sampah yang terkumpul. Sekarang ni cuma semua bilik dah kosong. Hampir ke semua barang telah dikeluarkan dan ada yang diletakkan di tempat khas untuk proses pelupusan secara sistematik, dan ada barang-barang yang seperti buku, tilam dan sebagainya telah pun dibuang. Kita cuma ada 3 buah bilik darjah di tingkat bawah yang terjejas akibat banjir. Selain daripada itu, semua bilik darjah berada di tingkat atas. Jadi murid boleh datang. Kita boleh memulakan sesi persekolahan seperti biasa. Cuma pada masa ini kita masih tidak mempunyai bekalan elektrik dan bekalan air. Dan pihak JKR dan Tenaga Nasional juga telah datang untuk melihat bilik Swiss yang telah ditenggelami air, dan saya percaya bekalan air dan bekalan elektrik akan kembalilah seperti sedia kala sebelum sesi persekolahan bermula. Terima kasih, Datuk. Jadi, sekian dahulu perkembangan semasa yang saya dapat kongsikan mengenai proses pembersihan di SMK Taman Sri Muda ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Adliah. Pasca banjir di Selangor, menyaksikan hampir 70% sampah telah berjaya dibersihkan dan dibawa keluar dari kawasan terjejas banjir. 8 pihak berkuasa tempatan terlibat dalam operasi ini, iaitu di Klang, Shah Alam, Subang Jaya, Kajang, Sepang, Kuala Selangor, Kuala Langat dan Petaling Jaya. Hampir 500 unit tong sampah roro digunakan terutama di Selangor kerana negeri itu teruk terjejas banjir. Lebih 1,500 tenaga kerja diperlukan bagi kerja-kerja pembersihan dan dijangka selesai minggu hadapan. Kita dah tengok, kita memang telah deploy hampir 500 unit roro KDB 7.5 tan satu untuk dibawa masuk daripada lori kita sendiri, daripada keluar kawasan, untuk kita bantu, untuk kita ambil angkat keluar sampah-sampah, kita keluar dari penduduk ini, lorong ke lorong, rumah ke rumah, dan kita tempatkan hantar di pusat penyedia transfer sesi sementara di TS21 di sini. Kemudian kita juga ada bawa masuk lebih kurang hampir 60 lori roro 10 tan, 20 tan dan juga 40 tan, dan kita sewa dari luar untuk kita bawa semua sampah-sampah ni daripada jalan besar dan jalan utama. Di Taman Sri Nanding, Hulu Langat, proses pembersihan pasca banjir masih giat dijalankan. Wartawan Hairun Hafandi meninjau situasi terkini di sana. Silakan Hairun. Saya kini berada di kawasan pelupusan sampah di Taman Sri Nanding ini, dan untuk memberikan lebih lanjut dengan situasi semasa di kawasan ini, saya bersama dengan Encik Zaidi bin Tuah, Pengarah Bahagian Penguatkuasa dan Kawal Selia SW Corp Merangkap Ketua Operasi Pasca Banjir Hulu Langat. Jadi boleh Tuan terangkan sikit apakah proses yang berlaku di sini? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat di belakang ini adalah tapak pelupusan sementara yang disediakan oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang, untuk kita memindahkan sementara sisa-sisa banjir daripada Taman Sri Nanding di Hulu Langat ini dan kawasan di sekitar Taman Sri Nanding khususnya, bagi memudahkan kerja-kerja dan mempercepatkan kerja-kerja pembersihan di kawasan yang terjejas. So kita pindahkan ke tempat ini dahulu sebelum kita pindahkan ke tapak pelupusan Sungai Lalang di Semenyih. Kalau kita lihat di belakang ini, kawasan ini telah pun digunakan sejak seawal banjir yang lalu. Selain dia memudahkan, kita meminta penduduk taman perumahan yang berada di sini dan juga agensi-agensi yang terlibat seperti Alam Flora, KDEB maupun NGO dan penduduk yang ingin melupuskan sisa banjir ini di taman perumahan masing-masing. Di sini adalah tapak yang telah pun disediakan oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang supaya tapak ini tidak dikenakan sebarang
bayaran ataupun tidak dikenakan sebarang tipping fee. So kita ucapkan terima kasih dan banyak-banyak kepada pihak Majlis Perbandaran Kajang kerana memberikan kemudahan tanpa bayaran di kawasan yang telah disediakan. Untuk pengetahuan juga masyarakat di luar sana, Majlis Perbandaran Kajang juga menyediakan 2 lagi tapak pelupusan sementara, iaitu tapak pelupusan di Sungai Loi dan juga di Batu 14 untuk kegunaan di daerah Hulu Langat ini. Jadi berapa lamakah jangkaan proses pelupusan ini selesai dan apa tindakan seterusnya bagi pihak SW Corp? Okey, kalau kita lihat memandangkan kawasan tapak pelupusan sementara di belakang ini adalah sangat banyak dan besar kawasannya, mungkin akan mengambil masa lebih kurang jangkaan dijangkakan dalam seminggu 2 ini untuk dibersihkan, dan sisa-sisa ini akan dibawa ke tapak pelupusan Sungai Lalang di Semeninyi untuk dilupuskan, dan di kawasan ini kita akan ratakan dan akan bersihkan seperti sedia kala. Jadi sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat kepada penduduk yang terkesan akibat banjir. Okay. Nasihat daripada SW Corp, kita nak menasihatkan agar semua penduduk yang mana baru sampai saja mungkin daripada pemindahan stesen pemindahan sementara maupun berlindung di rumah keluarga dan sebagainya, untuk datang untuk membersihkan kawasan rumah masing-masing dan meletakkan sisa banjir tuan-tuan di hadapan rumah bagi memudahkan agensi-agensi yang terlibat di sini untuk mengambil sampah daripada rumah mereka. Terima kasih Encik Zaidi atas perkembangan sebentar tadi. Jadi kita kembali ke studio bersama rakan tugas. Terima kasih Hairun atas perkembangan itu. Dalam perkembangan berkaitan, perkakas rumah elektrik dan elektronik yang rosak akibat banjir perlu diurus secara berhemah. Konsep 3R, pengurangan, guna semula dan kitar semula perlu dipraktikkan bagi mengelak pembaziran. Kita nasihatkan supaya boleh diasingkan dan dibiarkan dahulu kering dan boleh digunakan semula. Malah kita di SW Corp, kita tubuhkan satu pasukan untuk membantu pemilik-pemilik rumah ni untuk memperbaikilah barang-barang elektrik ni. Dia mudah aja. Apa yang kita buat ni, kita gunakan beberapa barangan lah. Contohnya kita kena bersihkan, kita kena ada jeter yang bersihkan kawasan yang rosak itu, dan seterusnya kita bersihkan lumpur-lumpurnya, kemudian kita keringkan dan seterusnya boleh digunakan semula lah. Jadi kita Sukarelawan yang berkemahiran juga disaran tampil bagi membantu memperbaiki perkakas elektrik dan elektronik yang boleh digunakan semula selepas banjir. Bilangan penduduk terjejas banjir di 5 negeri semakin berkurangan petang ini. 9,414 individu daripada 2,708 keluarga masih berlindung di 93 pusat pemindahan sementara. Berikut statistik penduduk terjejas mengikut negeri. Dan bagi melengkapkan liputan banjir, kita dapatkan info cuaca semasa dalam negara bersama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nasmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang bakal dan sedang berkuat kuasa yang boleh dipecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu amaran cuaca waspada masih lagi berkuat kuasa meliputi bermula di bahagian Kudat sehinggalah bahagian Lahad Datu negeri Sabah Timur di sini. Dan ia berkuat kuasa sehingga 2 Januari 2022. Kita beralih pula ke negeri-negeri semenanjung. Map Malaysia sudah pun mengemas kini pada pukul 1.30
tengah hari tadi, dan juga ia sudah pun melewaskan kawasan amaran cuaca waspada seperti di daerah negeri Johor, hampir ke semua negeri Johor, dan juga negeri Kelantan, Terengganu dan sebahagian di negeri Pahang. Amaran ini dijangkakan berkuat kuasa bermula pada keesokan hari dan juga dijangka berlanjutan sehingga ke 1 Januari 2022. Oleh dengan ini, dinasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dan juga melakukan persediaan jika berlakunya banjir. Baiklah, kita beralih ke amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama sehingga ke kategori ketiga berkuat kuasa juga sehingga ke 2 Januari 2022. Dan ia berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan laut, perkapalan, perkhidmatan feri. Dengan tambahan bagi kategori ketiga, ia berisiko ke atas pekerja di pelantar minyak. Baik, bagi paparan imej gemaran yang terkini pula, kelihatan hujan di 1-2 tempat berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang seperti berlaku di daerah Kuantan, Pekan Rompin dan Maran. Dan kita dapati hujan semakin reda di kawasan daerah Segamat negeri Johor. Dan keadaan cuaca mendung berlaku di negeri Perak, Lembah Kelang, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan ia berpotensi untuk berlakunya hujan bermula pada lewat petang sehingga ke malam ini. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, cuaca hujan yang dominan berlaku di hampir semua bahagian negeri Sabah sehinggalah ke Sarawak Utara, diikuti di bahagian pedalaman Kapit dan juga sekitar bahagian Bintulu. Dan Met Malaysia juga menjagakan keadaan hujan di negeri Sabah dan Sarawak ini boleh berterusan sehingga ke malam ini. Oleh disebabkan keadaan cuaca yang sering berubah, dinasihatkan orang ramai di luar sana sentiasa semak dan mengambil amaran yang terkini dari Met Malaysia. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapat informasi cuaca melalui laman sesawang kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Saudara, berita wilayah diteruskan dengan langsung dari Kuala Lumpur. Suhail Muhammad Noor teruskan dengan laporannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, lebih 700 keluarga yang terkesan dengan bencana sekitar wilayah Persekutuan telah menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000 setiap keluarga. Jumlah ini sebahagian 1,775 keluarga terjejas yang telah berdaftar. Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim memberitahu Yayasan Wilayah Persekutuan turut memberi sumbangan tambahan RM300 bagi setiap keluarga. Sumbangan keseluruhan RM1,300 ini berhak diterima setiap keluarga yang terjejas banjir, tanah runtuh atau kebakaran. Dan ada lagi sumbangan daripada beberapa NGO yang mereka akan bagi dari masa ke masa. Mereka dah maklum dah jumlahnya. Jadi mereka akan dapat jumlah yang jumlah tertentu untuk menguruskan kehidupan. Dalam masa yang sama, kerajaan kita banci bagi kerosakan yang berlaku, termasuk mereka yang hilang rumah. Terdahulu beliau menghulurkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir, tanah runtuh dan kebakaran di Kampung Pasir Baru. Sementara itu, penerima sumbangan menzahirkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan berkenaan.
Acik utamakan beli barang-barang untuk acik berniaga lah, seperti dapur, periuk nasi, blender. Acik terima kasih lah kepada menteri kita. Mungkin duit yang bantuan ni kita boleh beli barang kelengkapan rumah yang dah rosak lah. Kebanyakannya memang total loss. So sedikit sebanyak dapat bantu kita untuk beli barang yang dah rosak. Terima kasih banyak. Daripada duit ni, saya sendiri dengan family akan gunakan untuk membeli peralatan pelabur rumah apa semua yang rosak lah, yang dah hanyut banjir. Okey. So dengan bantuan ni dapatlah membantu sedikit lah daripada kita punya perbelanjaan untuk keluarkan duit sendiri. Lebih 35,000 penerima asnaf yang terkesan COVID-19 menerima manfaat daripada program kasih hasil kerjasama Yayasan Prihatin Nasional Prihatin, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan beberapa NGO. Inisiatif Prihatin turut menyasar penduduk terjejas banjir. Di Pusat Komuniti Sentul Perdana, lebih 400 individu menerima agihan bakul keperluan asas dan kelengkapan persekolahan. Saya ingin ucapkan terima kasih yang teramat kepada pihak kerajaan kerana sedikit banyak membantu kami meringankan beban kami untuk bantuan dalam sekolah dan juga bantuan isi rumah. So diharap dapat dilanjutkan. Sebab saya baru lepas kena kuarantin daripada COVID, tinggal orang family, dan saya bersyukur sangat-sangat sebab diorang banyak prihatin dengan saya. Terima kasih pada yang memberi sumbangan dekat saya, yayasan, Prihatin, lepas tu daripada Bawa, daripada mereka lah yang banyak membantu saya lah daripada awal sampai akhir. Memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara bermakna aktiviti ekonomi kembali rancak di ibu negara. Pasar malam yang beroperasi semula memberi peluang kepada peniaga dan penjaja bernafas kembali memulihkan ekonomi mereka. Di Pasar Malam Taman Ceras, lebih 70 peniaga pelbagai kaum wajib mengamalkan prosedur operasi standard SOP ketat termasuk pengunjung. Mengalu-alukan pengunjung untuk datang ke pasar malam yang tidak ada masalah. Pasar malam kita dah buatlah penjarakan dan SOP yang telah kita tetapkan, iaitu mesti scan MySejahtera. Jadi pengunjung pun mestilah ikut arahan daripada yang SOP yang telah ditetapkan lah. Jadi ini untuk kita sama-sama jagalah. Pengunjung jaga penjarakan, kami bagi pihak persatuan dan penjaja pembuat penjarakan. Jadi ini sama-samalah kita jagalah benda ni. 50% kurang lah. Dulu tak ada SOP, lebih ramai lah. Sekarang COVID sudah keluar, ini jangkitan banyak kuat, banyak kurang customer lah. Elok customer datang lah sebab kita punya meniaga barang semua naik harga banyak kuat. Kita untung punya wang pun sudah beli barang, kira untung banyak kurang. Banyak bantu tak? Ya. Dari segi? Okey, baik. Dia ada jagalah SOP lah. Alhamdulillah lah setakat ni, sebelum dengan selepas COVID ni, pengunjung masih sama macam dulu lah. Pihak di BKL sendiri, SOP dia sangat ketat lah dekat sini. Dia lagi satu persatuan penjaja pasar malam dekat sini, dia memang mengawal lah SOP dekat sini. Memang sangat bagus lah. Pengunjung-pengunjung boleh datang lah, jangan bimbang lah, sebab dekat sini memang persatuan sini memang sangat menjaga SOP lah. Sebab nasi lemak ni sedap, lepas tu murah, and then ayam dia memang sedap. So far okay, kat entrance tu ada checking temperature, lepas tu ada taking ni, I think should be okay lah. So far SOP. People also not like very crowded and ada social distancing lah. Macam ini okey, saya cakap sekarang ni. Lebih baiklah macam ni. Kita ikut SOP, follow SOP betul-betul. Dos ni, second dose, first dose sudah taruh. Selamatlah datang pasar malam ini, memang selamat punya. Tapi bimbanglah. Saudara, itu sahaja pengisian dari Kuala Lumpur petang ini. Kekal siap siaga hadapi sebarang kemungkinan jika hujan berterusan di tempat anda. Kembali bersama Nurul. Terima kasih Suhail atas perkembangan itu.
Baik saudara, untuk hari Rabu seperti biasa kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Januari. Perkembangan banjir di Pahang, seramai 6,397 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 49 PPS. Di pekan sahaja, 1,659 penduduk berlindung di 23 PPS. Selain ubi kayu, jagung juga antara menu pilihan ketika menghadapi situasi bahaya ini. Wartawan Ayu Nurrehan Saleh yang berada di Pekan punyai laporannya. Jagung segar. Berapa ni seikat ni? Seikat RM10, Cik. Okey, bagilah saya satu ikat ni. Okey, seikat. Okey, Cik. Okey. Cik. Okey, terima kasih jual. Baik saudara, saya tadi sedang meninjau keadaan banjir di pekan ini dan ketika melalui jalan Palui Inai ke Bandar Pekan tadi, kami ternampak kedai ataupun gerai yang menjual jagung ini dan di belakangnya merupakan kebun jagung dan jagung ini dijual secara segar ataupun fresh. Kak Azhar, laku tak ketika ni? Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan. Maksudnya banjir memang orang cari jagung lebih kurang macam itulah. Ya. Macam mana keadaan kebun jagung kat belakang tu? Kebun jagung dekat sini alhamdulillah yang tempat tinggi selamat lagi lah, cuma bahagian bawah lebih kurang dalam 100 pokok macam inilah yang kita mengambil air. Tahun ni lagipun kita sudah merancang untuk tidak menanam lebih banyak di kawasan-kawasan yang rendah sebab kita takut kerugian lagi lah. Sebab kita macam tahun lepas kita dah mengalami kerugian lebih kurang 20,000 pokok di mengalami banjir. Jadi tahun ni kita lebih berhati-hatilah. Musim banjir macam mana keadaan jagung, jualan jagung? Jualan setakat ni alhamdulillah lah, tapi cuma dari segi pokok macam kurang memuaskan lah. Kenapa kurang memuaskan? Sebab bila air banyak sangat, dia tak berapa nak subur sangat pokok dia. Oh, jadi bila kerugian tu macam mana Kak Azhar nak selesaikan masalah tu? Kerugian tu biasalah, adalah kita sebagai petani kan. Itulah kita punya risiko kita lah sebagai petani. Okey, terima kasih Kak Azhar. Baik, sekian laporan dari Pekan Pahang, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. FGV Holdings Berhad menyumbangkan RM250,000 kepada tabung bencana banjir Pahang bagi membantu meringankan beban penduduk terkesan. Pengerusi Felda Datuk Seri Idris Yusof berkata, bantuan sebahagian usaha membantu kerajaan negeri melaksanakan kerja-kerja pasca banjir. Yang betul-betul berkesan, yang betul-betul rumah tenggelam, peti air tenggelam, itu kita beri. Kita beri peti air pun kita beri, mesin basuh pun kita beri periuk masak elektrik pun kita beri. Melihat keadaan mereka lah. Ada cash maksimum RM2,000 kita beri kepada petugas-petugas Felda lah yang betul-betul teruk. Jangan tengok untuk yang kehilangan nyawa pun kita beri. Dianggar 10,000 keluarga Islam terlibat banjir sekaligus berdepan risiko kemusnahan dokumen penting termasuk sijil nikah, cerai dan rujuk. Justru Jabatan Agama Islam Pahang memperuntukkan sebanyak RM200,000 bagi menggantikan sijil-sijil berkenaan secara percuma. Bagi mendapatkan penggantian dokumen, boleh berurusan di mana-mana 14 pejabat agama Islam daerah bermula Isnin ini hingga 28 Februari tanpa janji temu. Setuju lagi sekali iaitu untuk melaksanakan program penggantian semula sijil nikah, cerai dan rujuk yang musnah akibat banjir secara percuma yang dianggarkan melibatkan 10,000 keluarga Islam
dan Kerajaan Negeri setuju untuk memperuntukkan lebih kurang RM200,000 bagi tujuan tersebut. Jadi kemusnahan dokumen ini, mereka yang musnah akibat dokumen yang musnah ini bolehlah berurusan dengan 14 buah pejabat agama Islam daerah bagi proses pencarian dan pengancaran semula secara percuma bermula pada 3 Januari 2022 sehingga 28 Februari. Kita bagi tempoh 2 bulan. Penggantian secara percuma itu dianggarkan melibatkan sejumlah 8,000 sijil nikah, 1,500 sijil cerai dan 500 sijil rujuk. Seramai 152 penduduk terjejas banjir di Jajahan Pasir Mas Kelantan menerima bantuan wang ihsan BWI dalam satu majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Apam Putra Pasir Mas hari ini. Untuk perinciannya, kita bersama-sama Amirul Hafiz Rusli. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini saya berada di Dewan Utama Apam Putra, Kompleks Apam Putra Pasir Mas untuk majlis penyampaian bantuan wan ihsan kepada penduduk terjejas banjir monsun Timur Laut Jajahan Pasir Mas tahun 2021. Dan untuk perinciannya, kita berkenaan program ini, kita bersama dengan Menteri Besar Kelantan iaitu Datuk Ahmad Yaakob. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Okey, Datuk, boleh cerita sikit berkenaan dengan program untuk hari ini? Ya, program ini adalah program untuk kita buat pengagihan wan ihsan yang telah pun dilulus oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seramai 152 orang pada hari ini saja, di mana kita telah sampai kepada ketua isi keluarga sebanyak 1,000 seorang. Inilah alhamdulillah setakat ini pengagihan ini berjalan dengan lancar lah. Okey, Datuk, boleh cerita sikit berkenaan dengan kesediaan kerajaan negeri untuk menghadapi banjir gelombang kedua ni? Ya, alhamdulillah. Kerajaan negeri juga sedang membuat persiapan. Contohnya dari segi PPS, PPS kita ada 539 PPS yang telah diguna dan akan diguna sekiranya berlaku banjir, di mana kita juga mempunyai petugas-petugas seramai 6,000 lebih bersama dengan asetnya sebanyak 4,100 aset yang telah kita boleh gerakkan. InsyaAllah daripada persiapan yang ada ini kita menggerakkan semua sekiranya berlaku banjir sebagaimana ramalan. Walaupun kita harap bahawa kita mengharapkan banjir di Kelantan tidak bersalah tahun ini. Dan satu lagi, kita harap kepada semua rakyat kita bersedia buat persiapan awal, kata orang sedia payung sebelum hujan. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Saya kira setakat itu saja laporan saya di negeri Kelantan. Terus patuhi SOP, kita jaga kita. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. 307 ketua keluarga yang terjejas akibat banjir melibatkan 6 daerah di Terengganu menerima sumbangan wang ihsan yang diagihkan Angkatan Pertahanan Awam APM. Masing-masing menerima wang tunai RM1,000. Pengarah APM Negeri Terengganu, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah berkata, keseluruhan agihan dijadual selesai sepenuhnya esok. Dengan mencatat jumlah penerima tertinggi seramai 119 ketua keluarga yang sebahagian besarnya terdiri daripada penduduk Kampung Pasir Raja dan Kampung Syukur. Kalau nak mengikut pecahan, semalam kita dah selesai mengagihkan di Besut seramai 4 keluarga. Hari ini kita buat di Setiu seramai 100 keluarga dan di Kuala Nerus pun kita buat hari ini seramai 20 keluarga dan insyaAllah esok di Kemaman seramai 55 keluarga dan satu lagi di Kuala Terengganu seramai 9 keluarga. Saudara kita ke Sarawak, bumi kenyalang. Sebagai persiapan menghadapi tim tumpuh musun Timur Laut, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak menyediakan 631 pusat pemindahan sementara PPS sekiranya musibah melanda. Perinciannya bersama-sama Pumawin. Silakan, Bu. Baik, Nurul, terima kasih.
Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak menyediakan sebanyak 631 pusat pemindahan sementara PPS yang bakal dibuka sekiranya berlaku bencana banjir di Sarawak dalam tempoh monsun timur laut ini. Pengarahnya Noriah Ahmad memberitahu PPS berkenaan mampu menampung seramai 188,360 penduduk terjejas banjir pada satu-satu masa, dengan bahagian Kuching mempunyai PPS tertinggi iaitu 155 buah. Noriah Ahmad menjelaskan JKM juga telah mengenal pasti sebanyak 95 PPS di bahagian Miri, Sri Aman 59 PPS, Samarahan dengan 50 PPS, Sibu 48 PPS, Serian mempunyai 43 PPS, Mukah 36, Betong 34, Serike 31, Kapit 28, Bintulu 27 dan Limbang 25 PPS. Beliau menambah di PPS pihak JKM telah membuat persediaan rapi dengan menyediakan kemudahan serta peralatan yang diperlukan untuk keluarga terjejas banjir termasuk kemudahan kemah yang memberi keselesaan. Selain itu, JKM juga memastikan prosedur operasi standard SOP yang ketat dilaksanakan di PPS dengan menjalankan ujian saringan khususnya bagi mereka yang mempunyai gejala. Maknanya sekarang ni kita lebih tersusun di mana kalau kita lihat kita sediakan collapsible tent dengan izin, iaitu kemah-kemah untuk keluarga di dalam dewan ataupun sekolah yang dijadikan tempat sebagai tempat sementara tu. Di sini mereka ada privacy dan dapat di sana ada tilam, tikar, bantal. Seboleh-bolehnya kita menjaga kebajikan bangsa-bangsa bencana dan kita juga memastikan SOP bagi COVID-19 ini terjaga, di mana di setiap pusat perpindahan sementara kita pastikan ada ujian saringan. Beliau ditemui RTM dalam satu sesi temu bual di Kuching. Daripada segi logistik pula, Noriah memberitahu JKM memiliki 44 buah kenderaan yang akan digerakkan bagi membantu sekiranya berlaku banjir. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir untuk sentiasa berwaspada dan jangan ambil mudah amaran yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan selain berpindah sekiranya diarahkan bagi tujuan keselamatan. Tahun 2021 yang bakal berlabuh 2 hari sahaja lagi telah merakamkan beberapa bencana dan tragedi di Sarawak. Salah satu daripadanya ialah tragedi Feri Triso yang menggemparkan seluruh rakyat Sarawak pada permulaan tahun 2021. Tirai 2021 dibuka dengan tragedi tragis pada hari pertama tahun 2021 yang mengorbankan 9 sekeluarga selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjunam ke dalam sungai di pangkalan Feri Triso, Sungai Batang Lupa, Sebuyau. Kereta tersebut dipandu Ronani Ting, 33 tahun yang dalam perjalanan dari Kapit menuju ke Kuching menggunakan jalan Beladin Meludam. Yang amat menyayat hati ialah mangsa paling muda dalam nahas itu ialah seorang bayi lelaki berusia 4 bulan. Selang beberapa hari selepas kejadian itu, dalam bulan yang sama, Sarawak dilanda banjir menjejaskan kawasan-kawasan khususnya di bahagian selatan seperti Kuching, Bau, Serian, Simunjan, Samarahan dan Miri akibat pertembungan hujan lebat dengan fenomena air pasang besar. Pusat pemindahan sementara PPS pertama dibuka ialah di Dewan Masyarakat, Kampung Betong, Kenawit di Serian. Sepanjang tempoh bencana alam itu, seramai 478 penduduk terjejas banjir daripada 1,273 keluarga telah dipindahkan. Mereka ditempatkan di 59 PPS di 6 daerah iaitu Kuching, Bau, Samarahan, Simunjan, Serian dan Miri. PPS Sekolah Kebangsaan SK Tanah Putih Serian adalah yang terakhir ditutup pada jam 2 petang setelah 9 hari banjir melanda. Sarawak turut dikejutkan dengan kejadian pelombong emas tertimbus di Gunung Tabai, Bau pada 24 Mac. Kejadian melibatkan seorang lelaki maut tertimbus dalam sebuah lubang, manakala 2 lagi rakannya yang terperangkap namun berjaya diselamatkan. Kemalangan maut itu adalah yang ketiga berlaku dalam gua bekas lombong emas di kaki gunung berkenaan. Antara kejadian kebakaran yang berlaku di Sarawak dalam tahun ini ialah di Belaga, Bintulu. 150 penghuni rumah panjang Umar Lesong di Sungai Batu Keling berdekatan Tasik Empangan Bakun berdepan detik cemas akibat kebakaran yang memusnahkan rumah mereka dalam kejadian yang berlaku kira-kira pukul 10 pagi 27 Mac.
Kebakaran 32 pintu rumah panjang struktur kayu dilaporkan berpunca daripada litar pintas generator elektrik. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sarawak terus digemparkan dengan laporan kehilangan 8 pemancing dan 2 kru dilaporkan hilang selepas bot dinaiki mereka dipercayai karam di perairan Pulau Satang, Telaga Air dalam Oktober. Namun hanya 9 mangsa berjaya diselamatkan oleh pihak berkuasa. Dalam tempoh yang sama, namun kejadian berasingan, sebuah lagi bot juga dilaporkan hilang membawa 5 orang tidak jauh dari lokasi bot karam sebelum itu. Kesemua mangsa yang hilang merupakan warga tempatan. Bot yang dinaiki mereka dilaporkan tidak pulang pada 3 Oktober setelah pergi ke tempat yang dituju, iaitu Karang Berumput dan sehingga Tukun Bes 9.3 Batu Nautika dari Santubong. Berlaku baru-baru ini dalam suasana persiapan menyambut sambutan perayaan Hari Krismas. 21 buah rumah terjejas akibat cuaca buruk yang menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam kejadian di Taman Puteri Moyan Square, Kuching. Kebanyakan struktur atap kediaman penduduk tercabut dan terbang ditiup angin kuat. Bagaimanapun tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Sorotan tragedi dan bencana yang melanda Sarawak dalam tahun ini harus diambil iktibar untuk menjadikan masyarakat lebih berjaga-jaga dan bersedia untuk segala kemungkinan. Ikuti imbasan 2021 esok mengenai perkembangan COVID-19 dan kejayaan proses vaksinasi di negeri ini. Akhirnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Limbang menasihatkan penduduk untuk sentiasa bersiap sedia mendepani sebarang kemungkinan banjir kilat. Ketua Zon 7 JBPM Limbang, Awangku Maman Azmin Awang Zainal menegaskan perkara tersebut memandangkan keadaan hujan yang kerap berlaku ketika ini. Beliau dihubungi pemberita RTM menjelaskan penduduk daerah Limbang perlu peka memandang serius situasi semasa serta berwaspada khususnya mereka yang sebelum ini pernah mengalami situasi banjir kilat. Malam tadi hujan lebat melanda tanpa henti bermula dari pukul 7.30 malam di daerah itu. Hasil pemantauan anggota bomba terdapat beberapa jalan terputus akses seketika namun masih dapat dilalui. Beberapa kawasan yang dikuatiri banjir masih dalam keadaan terkawal dan pihak bomba akan terus membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Puma atas perkembangan itu. Tiada peruntukan dalam akta yang membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk bencana alam. Organisasi itu takluk di bawah akta KWSP 1991 yang menetapkan akaun 1 untuk persaraan, manakala akaun 2 adalah pengeluaran yang dibenarkan bagi menjamin masa depan persaraan lebih cerah. Kenyataan KWSP menegaskan komitmen untuk membantu ahli membina semula kecukupan simpanan persaraan pencarum, sekaligus menyokong pemberhentian sebarang pengeluaran khas di bawah skim iCitra. Pelbagai bantuan kewangan kerajaan yang ditawarkan kepada individu dan perniagaan harga pulih daripada pandemik dan banjir dilihat tepat pada masanya. Justru sebarang pengeluaran khas daripada simpanan KWSP pada masa hadapan juga dianggap tidak perlu. Sebagai pemegang amanah, KWSP mempunyai kewajipan fidusiari dalam menjaga kepentingan yang saksama untuk semua ahlinya. Ketika ini masih terdapat berjuta ahli yang tidak menyentuh simpanan mereka dengan harapan mendapatkan pulangan lebih baik demi menjamin kehidupan persaraan. Skim pengeluaran air lestari, iSinar dan iCitra sebelum ini bersifat luar biasa dan diperkenalkan bagi memenuhi keperluan aliran tunai yang mendesak ketika Perintah Kawalan Pergerakan dan Kelembapan Ekonomi. Skim berkenaan menyebabkan 6.1 juta ahli mempunyai kurang daripada RM10,000 dalam akaun KWSP mereka. Lebih membimbangkan, 3.6 juta daripada jumlah itu mempunyai kurang daripada RM1,000. Seterusnya, perkembangan dari negeri di bawah payu. Antaranya laporan khas mengenai perwartaan kawasan Tanah Lembap Hilir Kinabatangan, Segaba. Terus saja bersama-sama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu.
Benar Nurul, Malaysia mempunyai 7 kawasan lembap diwartakan sebagai tanah lembap berkepentingan antarabangsa Ramsar. Antaranya Tanah Lembap Hilir Kinabatangan Segama di Kinabatangan yang diwartakan bagi membantu komuniti menguruskan sumber asli di kawasan berkenaan dengan lebih mampan untuk jangka masa panjang. Pewartaan juga bagi mempermudah kerajaan mengurus sekitaran ekosistem selain membangunkannya tanpa menjejaskan kelestarian alam sekitar. Untuk laporannya bersama Iswadiman Syamsuddin. Silakan. Diisytihar sebagai tapak Ramsar pada 28 Oktober 2008 menerusi Konvensyen Ramsar di Changwon, Korea, Tanah Lembap Hilir Kinabatangan Segama berkeluasan 78,803 hektar menjadi tapak Ramsar terbesar negara. Ia menghimpunkan 3 hutan simpan iaitu Hutan Simpan Terusan Kinabatangan, Hutan Simpan Kuala Meruap dan Kuala Segama serta Hutan Simpan Kulamba. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di Menara Tinjau Kulamba Field Center di tapak Ramsar Tanah Lembap Hilir Kinabatangan Segama. Dan menara tinjau setinggi kira-kira 70 kaki ini didirikan khas kepada petugas-petugas di kawasan tapak Ramsar ini untuk memantau berkemungkinan berlakunya kejadian kebakaran di kawasan hutan persekitaran tapak Ramsar ini. Dan ketika berada di menara tinjau ini, pada sebelah pagi anda juga boleh menyaksikan matahari terbit dan pada sebelah petang pula matahari terbenam. Uniknya, ia memiliki 7 kategori hutan iaitu bakau, pantai, pesisir pantai, nipah, paya gambut, paya air tawar dan tanah rendah, sekaligus menjadi habitat pelbagai flora dan fauna. Selain memiliki keindahan alam semula jadi, ia juga menempatkan 8 kampung komuniti nelayan iaitu Kampung Momiang, Pitas, Seriganda, Bongun, Abai, Tundun Bohangin, Dagat dan Parit. Pengurusan tapak Ramsar ini bermula sejak 2009 dengan mewujudkan dokumen pelan pengurusan. Antara program yang kita jalankan di tapak Ramsar ini ialah antaranya pertama pemeliharaan biodiversity itu sendiri, kedua penandaan sempadan kawasan tapak Ramsar itu sendiri, yang ketiga ialah menektarah semua fasiliti yang ada di tapak Ramsar. Sungguh berhadapan ancaman sumber biologi, penduduk kawasan tapak ini masih boleh melaksana aktiviti pertanian dan nelayan, namun pada skala kecil dan tidak menjejaskan flora dan fauna. Sebelum pengisytiharan tapak Ramsar, terdapat komuniti-komuniti yang menjalankan aktiviti nelayan yang terlarang seperti menggunakan pukat tarik. Selepas pengisytiharan dan beberapa tahun selepas pengisytiharan, kita dapati tiada lagi komuniti yang menjalankan aktiviti perikanan yang terlarang lah. Selama Ramsar ni kena wujud, adalah baik. Dulu banyak orang yang di luar, orang sini banyak yang menarik katunda. Tapi selama ini sudah terjaga. Betul-betul sudah kena jaga. Impak dia, saya dapat bersama dengan NGO di sini untuk membantu orang kampung membuat rumah burung walet. Selain daripada bernelayan, sekurang-kurangnya ada hasil selain daripada bernelayan. Sebagai staf di sini, berkhidmat di sini. Selain itu juga segala aktiviti seperti penambangan pokok, pemburuan secara haram dapat dibenteraslah. Sejak dibangunkan, Tanah Lembap Hilir Kinabatangan Segama kini mempunyai pusat pentadbiran, menara pemerhatian selain rumah rehat untuk pelajar dan pengkaji menjalankan aktiviti penyelidikan. Iswadiman Syamsuddin, Berita RTM. Terima kasih Iswadiman Syamsuddin untuk laporan itu. Rakyat perlu terus mempertingkatkan pematuhan prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara MKN bagi membolehkan semua sektor ekonomi dan sosial terus dibuka. Langkah tersebut membolehkan rakyat menikmati peluang menjana ekonomi seperti sebelum pandemik COVID-19 berlangsung.
Jadi saya memperingatkan rakyat kita supaya sentiasa mengamalkan SOP, dan dalam perayaan kita pada hari ini pun kita mengingatkan mereka dan kita ada petugas-petugas supaya mereka mengamalkan norma baru ini. Pada hari ini, di mana kita telah berjaya membawa ataupun mengajak klub-klub seluruh Sabah, pemain seluruh Sabah untuk memeriahkan dan datang ke daerah Tambunan. Penganjuran tamu bulanan 28 Tambunan dan sambutan Krismas daerah bertempat di Pisompuruan Square, Tambunan telah ditangguhkan 2 tahun akibat pandemik wabak COVID-19. Amalan budaya kerja profesional, cekap dan berintegriti mampu menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti. Para penjawat awam juga seharusnya perlu mengekalkan kecermerlangan selain meneruskan komitmen yang tinggi semasa menjalankan amanah yang diberi. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim dalam ucapannya mahu agar penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dapat berkongsi ilmu dan pengetahuan khususnya dengan kaki tangan yang baharu bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau berkata demikian kepada media ketika merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 dan Jasamu Dikenang Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah dan pejabat-pejabat daerah sambutan Hari Natal dan Tahun Baharu 2022 secara dalam talian di Kota Kinabalu. Turut diadakan pra-pelancaran Pelan Anti Rasuah OACP Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah dan pejabat-pejabat daerah tahun 2022 hingga 2026. Pelan merangkumi 3 strategi dan 17 inisiatif itu akan menjadi bahan rujukan semua kementerian dan pejabat daerah dalam semua peringkat bagi membudayakan integriti dan ketelusan perkhidmatan. Seramai 6 orang pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah yang telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang tahun 2020 dan 9 orang lagi menerima anugerah setiausaha tetap untuk tahun yang sama. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia, terus patuhi SOP Kita Jaga Kita. Saya Konstantin Pahlawan, kembali kepada Nurul Zamri di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Konstantin Pahlawan. Baik, saudara, berita wilayah edisi 29 Disember berakhir di sini. Keluarga Malaysia sentiasa lindungi diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih seluruh negara melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam hormat.